Assalamualaikum dan selamat datang ke By Cam Studio. Aku rasa semua peminat bola tahu yang Eden Hazard ni memang tengah struggle gila nak fit dekat Real ni. Daripada awal dia join Real season lepas sampai season ni, Banjat ni tak habis dengan injured. Main 3-4 game, tak sempat nak fully fit, injured. Kena tackle sikit, injured. Elok-elok sihat, mantap, cergas kat Chelsea, sampai Real, parai. Terus jadi mat kaca. Kalau sebelum ni si Gareth Bale tu yang jadi mat kaca kat Real ni. Season ni kita dah jumpa pengganti kepada si Bale ni, iaitu si Hazard ni. Papa Perez beli Hazard ni untuk jadi pengganti kepada si R ni. Tapi alih-alih dia jadi pengganti kepada si Bale ni. Tapi aku tengok Bale tu kat Spurs sihat walafiat je. Tapi yang sakit semacamnya si Hazard ni lah kat Real ni. Dan aku bercakap yang perpindahan idaman Hazard ke Real ni dah bertukar menjadi mimpi ngeri. Bukan sahaja untuk Hazard, tapi untuk Real juga. Sampai aku rasa yang Real ni dah kena scam dah dengan Chelsea ni. Yelah, Real bayar 100 juta untuk dapatkan Hazard ni. Dan ada yang cakap yang harga tu mungkin boleh naik sampai 160 juta. Tapi yang sampainya, barang rosak. Bayar punyalah harga Yahudi tapi barang fragile. Main 3-4 game, injured. Nak kata Damon dok kena barang, masalahnya barang jadi ni kat Chelsea ni. Tapi sampai Real, jang. Tu masalah ni. Selain daripada penyakit kuat injured ni, Banjat ni ada satu lagi masalah, iaitu masalah berat badan. Senang cerita gemuk Mula-mula sampai Real season lepas, dah ada masalah kegemukan. Baru join Real tu, dah buang masalah si Banjat ni. Zidane boleh dikatakan panas hati juga dengan si Hazard ni. Sampai suruh si Hazard ni training sendiri, kasih turun berat badan tu. Dan memang si Hazard ni sendiri mengaku yang dia ni memang jenis kuat makan. Kalau bab makan je, memang dia lemah. Kalau boleh semua benda dia nak telan. Itu yang sampai buncitnya perut si Hazard ni. Dan ada juga yang cakap masalah kegemukan Hazard ni menjadi salah satu punca dia struggle nak fit dekat Real ni. Tapi untuk pengetahuan semua, ini bukan kali pertama Real handle case player gemuk ni. Kalau kita throwback balik, tak silap aku ada dua lagi player yang berdepan dengan masalah kegemukan sewaktu kat Real ni. Dua player yang aku maksudkan itu adalah Antonio Cassano dan juga Ronaldo El Fenomeno. Bila sebut pasal Antonio Cassano ni, aku boleh cakap yang dia ni tak sumbang apa-apa pun kat Real. Masalah je lebih. Dia ni jenis player yang ada talent tinggi tapi bak disiplin fail. Okey, Antonio Cassano ni join Real pada tahun 2006 dan menjadi player kedua Itali yang menyertai Real selepas Christian Panucci. Baru 4 bulan je join Real ni, Antonio Cassano ni dah start buat hal. Tiba-tiba berat badan dia naik mendadak akibat daripada amalan gaya hidup yang tidak sihat. Dan dikatakan berat badan Antonio Cassano pada waktu itu mencecah 93 kilo. Selain daripada kuat makan, Antonio Cassano ni juga terkenal disebabkan oleh dia ni kaki perempuan. Playboy Itali lah katakan. Pada tahun 2008, dia claim yang dia dah tidur dengan 600-700 orang perempuan. Gila babi punya nafsu si Cassano ni. Beratus tu bos. Kalau lelaki yang ada 2-3 orang awet pun orang dah panggil boy darat. Jadi Cassano ni nak panggil boy jenis apa? Okey, selain itu, dia juga dikabarkan akan melantak 3-4 pinggan pasta tiap kali lepas habis set. 3-4 pinggan bos. Kita yang melantak nasi seminggan pun dah kenyang. Tapi si Cassano ni selamba yang pergi bedal 3-4 pinggan pasta tu. Professional player tu. Dah lah atas katil pun bernafsu kuda. Bak makan pun lama bernafsu juga. Ilmu apalah yang dia menuntut waktu kecil-kecil tu sampai jadi macam ni. Dan disebabkan oleh perangai kuat makan si Cassano ni, pihak manajemen Real juga akan denda Cassano ni untuk setiap gram berat badan yang naik. Sebab itulah pihak media di Spain menggelarkan si Antonio Cassano ni sebagai El Gordito, ataupun dalam bahasa Melayunya si gemuk. Setelah melakukan 19 penampilan dalam liga dan juga skor 2 gol, akhirnya Cassano ditunjukkan jalan keluar pada tahun 2007 apabila dia menyertai kelab Sampdoria. Yang seterusnya, Ronaldo El Fenomeno. Siapa yang tidak kenal kepada Ronaldo Brazil ini? Selain pada Cristiano Ronaldo yang pernah bermain dengan Real, kita juga ada Ronaldo Brazil ini. Seorang legenda yang cukup hebat, cukup berbakat semasa zaman kegemilangan beliau. Namun di sebalik kehebatan beliau di atas padang, Ronaldo ni juga ada berdepan dengan masalah berat badan. Ronaldo mula join Real pada tahun 2002 dan menjadi sebahagian daripada skuad Los Galacticos yang menghimpunkan player-player star seperti Zinedine Zidane, Luis Figo dan juga David Beckham. Sepanjang bermain di Real, beliau telah bermain sebanyak 177 perlawanan dan berjaya skor sebanyak 104 gol. Ronaldo juga disanjung oleh peminat-peminat Real yang terpesona melihat skill dan juga ketajaman beliau dalam menjadikan gol. Namun begitu, langit tak sentiasa cerah. Bermula pada tahun 2005, beliau sudah mula dilanda kecederaan dan juga masalah berat badan. Tambah pula dengan kemasukan Ruud van Nistelrooy pada tahun 2006, Ronaldo sudah mula disisihkan oleh
oleh Fabio Capello. Pada waktu itu, berat Ronaldo ni sudah mencecah 96 kilo dan Capello minta Ronaldo ni turunkan berat badan dia sampai 90 kilo. Tetapi Ronaldo degil, tak nak dengar cakap, buat kepala batu. Padahal waktu dia menang World Cup pada tahun 2002, berat badan dia adalah 84 kilo. Capello minta dia buang 6 kilo jadi 90. Tapi dia degil. Sebab itulah dia ni kena ban dengan Capello ni. Sebabnya Capello ni rasa yang Ronaldo ni terlalu berat untuk bermain di peringkat tertinggi. Untuk season last beliau pada season 06-07, beliau sekadar bermain sebanyak 7 kali dalam liga dan hanya skor sebanyak 1 gol sahaja. Dan akhirnya pada bulan 1 2007, Ronaldo akhirnya berpindah dan menyertai AC Milan. So nasihat aku, untuk berjaya, disiplin adalah nombor 1. Buatlah macam mana pun, nak berjaya kena ada disiplin. Baiklah, itu je lah yang aku nak sampaikan, yang aku nak sharekan pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ini. Dan yang paling penting, #sebar je fitnah. Nama aku Halim Mas. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Dan jangan lupa kalau ada apa-apa boleh komen ke bawah. Watch out dulu. Peace.